Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 pagi. Boneda mengumumkan telah mulakan ujian klinikan dos penggalak yang direka khusus bagi memerangi varian Omicron. Percubaan itu melibatkan 600 orang dewasa yang sebahagiannya telah menerima dua dos vaksin Moderna sekurang-kurangnya 6 bulan lalu. Manakala sebahagian lagi telah menerima 2 dos termasuk penggalak yang dibenarkan sebelum ini. Sambungan itu, dos penggalak yang menyasarkan Omicron secara khusus akan dinilai sebagai dos ketiga dan keempat. England menarik balik sekatan COVID-19 yang dikenakan untuk membendung varian Omicron dengan pelitup muka tidak lagi perlu dipakai di tempat tertutup. Manakala pasport vaksin untuk akses ke kelab malam, stadium dan acara besar juga tidak diperlukan. Bilangan kes positif COVID-19 di negara itu didapati telah menurun secara mendadak sejak 2 minggu lalu, namun bilangannya masih pada tahap tinggi. Perdana Menteri Boris Johnson bagaimanapun memberi amaran tentang gelombang pasang surut Omicron. Sementara itu, Denmark akan menamatkan hampir semua langkah sekatan COVID-19 bermula Selasa depan. Langkah dibuat berikutan keyakinan terhadap program vaksinasi yang memberikan pelindungan kukuh terhadap jangkitan berterusan. Perdana Menteri Mette Frederiksen berkata, semua sekatan domestik termasuk penggunaan pas vaksin, pemakaian pelitup muka dan penutupan awal operasi bar dan restoran ditarik balik. Bagaimanapun, beberapa sekatan di kawasan sempadan negara itu akan dikekalkan selama 4 minggu lagi. Ini termasuk ujian dan kuarantin bergantung pada status imuniti pengembara. Di Sweden pula, pihak berkuasa mengumumkan sekatan akan dikuatkuasakan sekurang-kurangnya 2 minggu lagi. Menteri Kesihatan Lena Hagren memaklumkan majoriti sekatan boleh ditamatkan 9 Februari depan jika keadaan kembali stabil. Selain Sweden, beberapa negara Eropah lain termasuk Perancis, Ireland dan Britain mengumumkan penarikan atau pengurangan besar sekatan mereka. Ini walaupun terdapat kes COVID-19 yang sangat tinggi. Korea Utara sekali lagi melancarkan ujian peluru berpandu, kali ini ke perairan timur iaitu Laut Jepun. Menurut Ketua Staf Angkatan Bersama Seoul, ini menjadikan ia ujian senjata ke-6 Pyongyang tahun ini. Kali terakhir, Korea Utara menguji senjata sebanyak itu dalam sebulan adalah pada 2019 lepas rundingan antara pemimpin Kim Jong-un dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Selasa lalu, Pyongyang melepaskan 2 peluru berpandu dan telah melancarkan sekurang-kurangnya 4 ujian senjata tambahan bulan ini. Moskow dan Kiev bersetuju semua pihak perlu mematuhi gencatan senjata di timur Ukraine selepas lebih 8 jam rundingan di Paris. Menurut diplomat Perancis, perbincangan tersebut bertujuan menyelesaikan pertempuran pemisah di timur Ukraine sejak 2014 dan bukan ancaman pencerobohan Rusia. Beliau memuji usaha itu dengan menyifatkannya sebagai isyarat baik. Pertama kali sejak 2019, Ukraine dan Rusia bersetuju menandatangani kenyataan bersama dengan Perancis serta Jerman berkisar konflik berterusan antara tentera Ukraine dengan kumpulan pemisah di timur negara berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Singapura meminta rakyatnya menangguhkan sementara perjalanan ke Ukraine. Ini susulan dakwaan kemungkinan Rusia menyerang negara bekas Soviet itu. Rakyat Singapura di Ukraine pula dinasihat supaya sentiasa waspada dan mantau berita tempatan dengan teliti. Kenyataan itu dikeluarkan Kementerian Luar Singapura. Syarikat pengeluar kenderaan elektrik Telsa menerima permintaan tinggi terhadap kenderaan keluarannya. Tahun lalu, syarikat milik individu terkaya di dunia Elon Musk itu mencatat keuntungan $5.5 bilion yang menyaksikan lonjakan 87% dalam sektor terbabit walaupun mengalami kekurangan semikonduktor global. Keuntungan itu secara keseluruhannya melonjak kepada 71% atau $53.8 bilion. Akhir sekali, bola sepak Piala Negara Afrika di Cameroon. Mesir marah ke suku akhir selepas menewaskan Ivory Coast 5-4 menerusi penentuan sepakan penalti. Dahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan selepas 120 minit perlawanan. Bintang Liverpool Mohamed Salah menyempurnakan sepakan terakhir sekaligus memberikan kemenangan untuk juara 7 kali itu. Mesir akan menentang Maghribi di Yaounde Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.